Pada konten kali ini saya nak bercerita lagi berkenaan dengan Nissan GT-R. Sebenarnya saya nak sharekan kepada korang berkenaan dengan tips-tips membeli sesebuah Nissan GT-R. Maksudnya sebelum korang membeli Nissan GT-R, korang kena pertimbangkan dulu tips-tips yang saya nak bagi tahu ni. Jadi kalau korang tengok tajuk pun, dekat situ ada tulis jangan beli kereta Nissan GT-R tahun 2008. Sebenarnya kalau anda tanya saya akan lebih senang bercakap begini. Saya akan suggestkan kepada anda supaya jangan beli Nissan GT-R tahun 2010 dan ke bawah. Kenapa jangan beli? Saya akan huraikan satu persatu. Yang pertama sekali, untuk kereta tahun 2010 dan ke bawah. Sekarang ni dah tahun 2021. Anda bayangkan kereta ni dah berumur 11 tahun. Dah tentu kereta ni dalam keadaan yang uzur ataupun dah tua. Kereta dah tua, anda faham-faham je lah. Kalau anda bawa tu, mesti ada bunyi tikus di sana sini. Ialah kereta dah tua, mestilah ada peralatan yang longgar di sana sini. Yang kedua, apabila kereta sudah lebih daripada 10 tahun, sudah tentulah bahagian dalamannya akan lusuh. Untuk makluman korang, kereta Nissan GT-R ni bahagian dalamannya untuk tahun 2010 dan ke bawah ianya didatangkan dengan seat leather campur alcantara ataupun leather campur dengan fabric. So korang boleh tahulah kalau kereta dah lebih 10 tahun, leather dah lebih 10 tahun, fabric dah lebih 10 tahun, garanti akan lusuh punya. Lagi-lagi bahagian leather ataupun kulitnya dah tentu akan merekah. Dan kalau korang nak tukar, ianya tak memerlukan sikit duit ya untuk tukar bahagian dalamannya ni ya. Saya pernah tanya, untuk tukar bahagian dalaman saja boleh mencecah sehingga puluhan ribu ringgit. Dan seterusnya, bahagian dalaman yang akan efek apabila kereta ni lebih daripada 10 tahun adalah bahagian dashboard. Bahagian dashboard untuk kereta yang lebih daripada 10 tahun akan merekah. Dan ini memerlukan anda untuk menggantikan dengan dashboard yang baru, yang mana ianya akan menyebabkan anda membayar lagi sejumlah wang lebih kurang hampir RM15,000 untuk dashboard sahaja. Ataupun kalau anda nak jimat, anda balut je dengan kulit. So kalau anda balut dengan kulit, ianya memerlukan anda untuk membayar hampir RM5,000. Sebab yang seterusnya adalah di bahagian enjin. Untuk kereta yang lebih 10 tahun ni, kebiasaannya akan berlaku kebocoran di sana sini ataupun leaking. Untuk Nissan GT-R, kalau ada leaking, hati-hati guys. Sebabnya ianya bukan macam kereta biasa. Untuk betulkan sahaja leaking ni bukan pakai sedikit duit ya. Ianya memerlukan beribu-ribu ringgit untuk anda betulkan leakage ni sahaja. Itu kalau leakage di satu bahagian. Kalau leakage-nya banyak di sana sini, sedialah puluhan ribu ataupun belasan ribu ringgit lagi untuk perbetulkannya. Seterusnya, untuk kereta tahun 2010 dan ke bawah ni, gearbox tu anda kena hati-hati sikit sebab Nissan GT-R sangat terkenal dengan masalah gearbox. Kalau gearboxnya problem, anda nak rebuild balik, ianya memerlukan anda untuk membayar sekitar RM10,000. Kalau anda nak tukar gearbox baru, seandainya tidak boleh di rebuild, saya rasa mungkin ianya mencecah RM30,000 untuk gearbox sahaja. Dan sebab yang seterusnya adalah daripada segi sensor. Untuk makluman korang, kereta ni juga didatangkan dengan pelbagai sensor. Ini merupakan kereta performance ya. Jadi sensornya ada merata-rata di dalam kereta. Sensor tayar, sensor ABS, sensor engine, sensor minyak dan lain-lain lagi. Tetapi kebiasaannya untuk kereta Nissan GT-R ni, sensor yang selalu bermasalah adalah sensor tayar dan juga sensor ABS. Sensor tayar, kalau korang nak tukar, satu sensor tayar RM500. Kalau ada 4 tayar, sudah RM2,000. Sementara sensor ABS pula sama juga, ada 4. Dan sensor ini kalau rosak, anda wajib tukar dan ianya memerlukan anda untuk membayar RM2,000 untuk satu sensor. Seterusnya, kereta-kereta yang lebih daripada 10 tahun ni, ianya biasa mengalami masalah long shaft. Long shaftnya akan rosak ataupun vibrate ya. Long shaft ni kalau rosak, four wheel ni tidak akan berfungsi ya. Ia cuma berfungsi untuk two wheel drive sahaja. Maknanya ia akan menyebabkan kereta anda berfungsi di bahagian rear sahaja. Apabila anda masuk gear tu, dia tak adalah fungsi four wheel drive tu. Tapi kelebihan bila ada rear wheel drive ni, tu yang boleh drift tu. So kalau korang tengok video saya sebelum ni, ada GT-R drift kan. Itu GT-R yang ada masalah dengan long shaft lah. Long shaft dia rosak Long shaftnya belum ditukar lagi, jadi dia orang buat drift. Okey. Jadi
Sebenarnya ianya tidak selamat untuk Nissan GT-R. Nissan GT-R mestilah menggunakan all-wheel drive ataupun four-wheel drive. Jadi kalau long shaft ni rosak, kalau korang nak repair, untuk repair long shaft memerlukan korang untuk keluar duit sebanyak lebih kurang RM6,000. Kalau korang beli baru, lebih kurang RM10,000 plus untuk long shaft yang baru. Seterusnya, kalau kereta dah lebih 10 tahun ni, sebelum korang membeli tu, eloklah korang cek dah berapa nama kereta ni. Kalau kereta ni mempunyai banyak sangat owner sebelum-sebelum ni, berarti kereta ni ada yang tak kena. Kemungkinan kereta ni accident. Bila accident, owner akan jual. Kemudian next owner beli lagi, jual lagi. Jadi kat situ korang kena ada rasa yang curious sikit berkenaan dengan kalau kereta terlalu banyak nama untuk sesebuah kereta. So macam mana nak check? Sekarang ni kita susah nak check sebab apabila kita beli kereta, kita dapat grant cuma nama kita aja dekat situ. Kalau yang dulu, kita boleh tengok ada nama owner-owner sebelum ini. Tapi sebenarnya benda ni tak ada masalah pun, korang boleh check dengan JPJ. Apa lagi sebabnya saya tak suggestkan korang beli kereta yang lebih daripada 10 tahun. Sebab yang paling penting sekali adalah kalau kereta ni dah lebih 10 tahun, ini yang paling penting pada saya, ianya dah tak boleh buat loan bank lagi. Jadi bermasalah dekat situ. Sebab kereta-kereta macam ni harga tak murah, dan bila tak boleh buat loan bank, korang kena beli cash, dan tak semua orang pun ada cash yang banyak macam tu. Ataupun korang terpaksa buat pinjaman peribadi. Bila korang buat pinjaman peribadi pula, interestnya tak rendah. Untuk pinjaman peribadi, secara puratanya bank ataupun syarikat kewangan akan mengenakan 10% atas jumlah pinjaman. Jadi sebenarnya apa yang saya nak sampaikan dekat sini, bukanlah semua kereta Nissan GT-R yang lebih umur 10 tahun tu tak bagus. Sebenarnya ada yang bagus, tapi ada caranya untuk kita cek dulu sebelum kita membuat sebarang pembelian. Kita kena jadi pembeli yang bijak. Maksudnya untuk kereta-kereta yang lebih daripada 10 tahun, korang kena cek satu persatu berkenaan dengan perkara-perkara yang saya bagi tahu tadi. Kalau korang tak pasti dengan kondisi kereta tersebut, korang bawalah ke bengkel yang pakar berkenaan dengan Nissan GT-R ni. Biar diorang cek kereta ni sehabis-habisnya. Mungkin korang akan dikenakan charges sekitar RM100 ke RM300 untuk checking kereta ni. Tapi pada saya, apalah sangat RM100 ke RM300 tu daripada korang beli kereta yang telah rosak dan bermasalah. Nanti ianya akan menyebabkan korang kerugian beribu-ribu ringgit. Jadi pada konten saya pada kali ini, saya tidaklah 100% mengatakan yang korang tak boleh beli langsung kereta Nissan GT-R yang berumur lebih daripada 10 tahun ke atas. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Cumanya korang kena pandai cek kereta ni, bawa ke tempat yang betul, bawa ke bengkel yang betul, bagi dia orang cek. Lepas tu barulah korang buat keputusan sama ada nak beli ataupun tak nak beli. Apa-apa pun keputusan untuk membeli terletak di tangan masing-masing, bukanlah di tangan saya. Saya cuma boleh membagi pendapat kepada anda untuk anda supaya anda dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan bernas dalam mencari kereta idaman anda. Jadi saya rasa setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap korang yang tengah tonton video ni ataupun yang baru je join video ni, yang baru je join channel ni, yang belum subscribe, subscribe lah channel ni. Dah subscribe, tengok video ni sampai habis. Kemudian like dan komen lah sikit-sikit bagi pendapat korang. Dan semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Video yang akan datang tu tak lama. Esok hari kita berjumpa lagi pada topik yang baru yang insya-Allah lebih menarik lagi, yang saya akan pastikan anda akan dapat informasi berkenaan dengan dunia otomotif. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan goodbye. Audio Jungle.